Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi sahibu fadilah Tuan Imam Masjid Aisyah Qaryah Sungai Mengulu, Langkawi, Kekanda Haji Osman, tuan-tuan pegawai-pegawai, adik-adik jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah masjid kita pada malam penghulu segala hari, malam Jumaat yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat sambung kuliah bulanan kita pada tahun baru Hijrah 1444 dah, tuan-tuan. Begitulah cepatnya masa berjalan. Kita pun sudah di penghujung Muharram dan kita sedang menghampiri hari-hari detik bersejarah, hari-hari terakhir di bulan ini, bulan Ogos, untuk berjumpa dengan 31 hari bulan Ogos, kemerdekaan kali ke-65 negara kita. Saya bercadang esok saya akan bercakap di dataran Syahidi berkaitan dengan hijrah dan juga kemerdekaan menurut perspektif Islam. Malam ni sebelum kita sambung kuliah, saya nak kongsi sikit daripada cebisan pengalaman saya di Uganda. Sewaktu saya bersama dengan teman-teman, kami 18 orang, 3 daripada Pulau Pinang, selebih daripada Kedah, ke bumi Afrika di satu negara yang bernama Uganda. Satu perkara yang sampai hari ini saya sangat bimbang dan saya yakin semua tuan-tuan bersetuju bahawa kalau kita tidak ambil peduli kepada situasi anak remaja, anak muda kita dengan agama kita, maka kita mungkin boleh jadi seperti negara yang bernama Uganda ini. Tuan-tuan, Uganda ini rupa-rupanya adalah sebuah negara majoriti umat Islam satu masa dulu, Haji Rahim. Dulu di Uganda agama rasminya adalah agama Islam. Dulu Uganda pernah tersebar bahasa Arab yang digunakan secara meluas oleh ramai penutur-penuturnya di bumi Uganda. Alhamdulillah tuan-tuan, negara kita walaupun dijajah oleh beberapa bangsa penjajah, terakhir kita dijajah oleh British. British inilah juga yang telah menjajah Uganda. Tetapi kita ini Allah Ta'ala kesian belah kekuatan raja-raja Melayu pada ketika itu. Tuan-tuan pun tahu macam mana Sultan zaman itu, mereka jauh lebih gagah daripada zaman lah. Sultan dulu jadi imam, sultan dulu ni baca khutbah, sultan dulu.
Bukanlah Sultan lah ni tak teruk daripada dulu, tapi lebih kurang lagu tu lah, dia tak kuat macam Sultan dulu. Pemimpin pada ketika itu mempertahankan hak-hak kita sehingga termaktub di dalam perlembagaan negara kita beberapa perkara penting. Yang sangat penting adalah perkara 3 dalam perlembagaan: agama Islam, agama rasmi persekutuan. Sangat besar, tuan. Perkara berkaitan agama ini, raja-raja Melayu, sultan-sultan, kalau di peringkat persekutuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bila dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, akan bersumpah dalam perlembagaan, wallahi watallahi wabillahi, dia akan menjaga agama Islam. Tuan-tuan, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi kebangsaan, bahasa rasmi negara kita. Kita ada keistimewaan hak orang Melayu, kita ada tanah rizak Melayu, banyak lagi yang kita jangan ambil ringan benda ni. Apalagi berkaitan dengan agama kita, kita wajib mempertahankannya dan menjaganya daripada berlaku penyusutan kepada penghayatan agama dan umat Islam yang makin lemah dan makin lemah ini. Contoh apa berlaku di Uganda? Apabila berlaku sahaja penjajahan, penjajah di Uganda ni berjaya tukang orang Islam yang ramai ni tiba-tiba jadi minoriti apabila semua orang Islam kena tukang nama, walaupun mereka tak tukang agama pada awalnya. Tukang nama dulu, Mamat. Sekolah-sekolah yang namanya sekolah mubaligh, sekolah Kristian, mereka buat banyak-banyak dan bagi orang Uganda masuk belajar. Akhirnya mereka berjaya tukang, bukan takat nama, bahkan tukang agama. Punya liciknya penjajah, punya jahatnya, tuan-tuan. Orang Islam yang rasanya ramai dalam pentadbiran dalam negara Uganda telah ditarik keluar, telah dinafikan. Akhirnya tak ada orang Islam dalam pentadbiran Uganda. Tuan-tuan, saya apa pergi sana, tuan-tuan, daripada sini pergi sana lebih kurang 13 jam setengah. Dari Pulau Pinang 2 jam setengah sampai ke Bangkok, ambil pula 8 jam setengah sampai ke Addis Ababa di Ethiopia, naik pula dari Ethiopia itu 2 jam setengah pergi ke Entebbe di Uganda, ambil van pergi ke ibu negara dia Kampala. Di Kampala tu duduk di satu kawasan milik orang Kristian. Malam-malam kami dikawal oleh tentera yang memegang senjata. Kita minoriti. Hari raya baru nampak ramai orang Islam. Tuan-tuan, rupa-rupanya bila kita baca dalam fakta sejarah, dulu majoriti. Kenapa jadi minoriti? Saya dah sebut tadi. Jadi nak abang kat tuan-tuan, kalau kita abaikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, kita tak jaga mereka itu supaya mereka terus bertahan berkubur dengan Islam, maka akan berkuburlah Islam itu dalam diri anak-anak kita. Anak cucu kita akan meninggalkan Islam sedikit demi sedikit. Tuan-tuan tentu masih ingat peristiwa dalam bulan Zulhijjah, ketika kita masih lagi terasa melakukan ibadat korban, menyembelih binatang korban, mengulangi sunnah Nabi Ibrahim. Macam mana anak perempuan kita, seorang budak Melayu, buka tudung dia, buka baju dia, buka kain dia, orang pakat tepuk tangan dia, hina agama dia sendiri. Macam mana seorang anak muda umur 30-an, dia nista, dia caci, dia cerca, bukan takat dia kata Melayu Islam babi, bahkan dia cerca Nabi Muhammad, dia cerca Allah Tuhannya. Kita pun tak terbayang macam tu pun ada dalam keadaan kita majoriti 70% dalam negara kita. Saya teringat macam mana kalau sekiranya anak-anak kita sudah hilang kekuatan semangat. Ni ramai anak muda depan ni tak mau belajar lagi dah. COVID-19 2 tahun lebih cengkam, puluh ribu cicir sekolah tak mau pergi sekolah. Tolonglah tuan-tuan,
Anak-anak kita kena belajar tinggi-tinggi. Anak-anak kita mesti matang, mempunyai kekuatan peribadi, mempunyai syakhsiyah. Dia belajar tinggi, dia faham pada kehidupan akan datang. Ilmu pengetahuan akan letak dia di satu kedudukan yang mulia. Kalaulah pakat tak mau belajar, siapa nak pegang pentadbiran? Siapa nak pegang pentadbiran negara ini? Tuan-tuan, hari ini kita masih, alhamdulillah, pentadbiran di tangan kita orang Islam. Bila kita pergi, saya pergi ke Kamerun 2019. Kamerun ini tuan-tuan, dulu dipimpin, diperintah oleh orang Islam. Saya sembang dengan satu syekh, dia kata ketua negara dia dulu Islam. Tetapi bila satu malam dia mimpi dia nak serah kuasa kepada orang Kristian di Kamerun, dia betul-betul buat. Dia khianat, tuan-tuan. Ketua negara yang Islam menyerah kepada orang bukan Islam. Saya kata dulu ramai tak menteri Islam? Dia kata dulu ramai, ada 40 orang. Lah tinggal berapa orang? Tinggal berapa orang Islam? Saya masuk daripada Chad ke Kamerun. Di sempadan itu kita lalu kawasan jauh, tuan-tuan, beratus kilometer. Tengok kawasan Islam dan Kristian, nampak diskriminasi yang nyata. Nampak, tuan-tuan. Kalau orang bukan Islam duduk di atas, adakah dia akan layan macam mana kita orang Islam layan mereka hari ini? Tuan-tuan tengok berapa negara yang orang-orang Islam dilayan dalam negara mereka dengan penuh diskriminasi dan penindasan. Tetapi Islam mengajar kita keadilan. Orang bukan Islam boleh duduk dalam kampung orang Islam walau dia seorang pun. Kita tak kainaya dia. Betul tak betul? Cina main duduk dalam kampung kita, dia boleh hidup, dia boleh menega, dia boleh tanam sayur, dia boleh berjaya. Bolehkah kita pergi duduk dalam kampung mereka? Ini bukan perkauman. Tapi saya nak ajak tuan-tuan faham. Sebab ada orang hari ini dia kata, biar pi, jangan duk pilih orang Melayu yang duk pi terlibat orang Islam, terlibat dengan rasuah. Baik pilih orang bukan Islam tapi dia tak terlibat dengan rasuah. Tuan-tuan, ini benda yang singkat, pendek kita fikir, tuan-tuan. Jangan main-main. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tak kata kita suka rasuah, kita tak pernah kata kita sokong rasuah, kita tak pernah kata dia yang buatkan rasuah tidak berdosa. Dia tetap berdosa, dia bersalah, tapi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Mana sama dengan kafir ni, tuan-tuan? Minta maaf saya agak betul terang ni. Sampai masa kita orang masjid kena faham. Jangan gadai masa depan agama dan bangsa kita dengan menyerahkan pentadbiran dan kepimpinan kepada orang lain. Cukup tuan-tuan. Orang lain punya agenda. Tuan-tuan tahu tak? Dalam negara kita, apabila kita orang Melayu Islam kurang berdakwah, kita kurang dakwah. Minta maaf bercakap lah. Berapa orang kita ajak orang bukan Islam, apek ke siapa ke, kita pergi ajak jom masuk Islam. Ada kita pernah pergi tanya dia, you percaya Tuhan tak? Ada pernah kita pergi tanya? Tuan-tuan tahu tak, di Malaysia hari ini seorang Cina masuk Islam, 16 lagi masuk Kristian. Itu adalah data, tuan-tuan. Seorang masuk Islam, 16 masuk Kristian. Bermakna dalam 40-50 ribu, daripada 100 ribu. Ada seorang pemimpin Cina dulu duk cakap, bila cakap aja orang Melayu Islam mercik meleleh yak liok bila dengar dia sebut Omar Abdul Aziz. Saya tak mau sebut nama lah, tuan-tuan cari sendiri. Noh Haji Rahim, kita pun bagus dia ni Ustaz Mizan, dia sebut Omar Abdul Aziz lah. Bang Man, dia masuk penjara, Omar Abdul Aziz. Dia keluar, dia masuk Kristian. Di mana Omar Abdul Aziz? Mereka berjaya menawan Malaysia daripada Johor, tentera-tentera God, Jesus, mereka bergerak menang di Johor, masuk di Negeri Sembilan. Mereka menawan Putrajaya, sudah lama menawan Penang. Cukuplah, tuan-tuan.
Tuan-tuan jangan kata apa Syekh malam ni cakap politik ni tuan-tuan. Bila mereka berjaya tanam dalam kepala orang masjid tu, saya fikirlah soal politik, semayang sudahlah. Akhirnya orang yang kita tak fikir pasal politik, kita serah dekat mereka pasal politik, kita tak ambil peduli pasal politik, akhirnya yang rugi siapa? Yang nanya siapa? Yang kena zalim siapa? Kita, tuan-tuan. Kita, sebab kita tak peduli soal kepimpinan. Kita kena ambil soal pentadbiran, kita kena fikir. Tuan-tuan, Nabi Muhammad wafat, berapa orang sahaja keluarga Nabi Muhammad yang menguruskan jenazah? Saidina Abu Bakar paling rapat dengan Nabi, dia duduk di mana? Saidina Umar rapat dengan Nabi, duduk di mana? Mana dia? Saidina Osman? Mereka berada di satu tempat, tuan-tuan, di Bani Sa'adah, kan, dekat dengan masjid Nabi itu, untuk berbincang, bermesyuarat siapa yang nak jadi ketua negara selepas Nabi. Nabi wafat, belum disimpan jenazahnya, mereka bincang siapa ni nak ambil jadi ketua negara. Nak habaq kata ketua negara ni penting, tuan-tuan weh. Sangat penting pentadbiran. Jangan sebarangan orang yang akan kita pilih menjadi pemimpin. Kerana apa? Kerana dia akan menjadi wakil kita, menjaga kepentingan kita. Kepentingan siapa? Kepentingan agama kita, bangsa kita, tuan-tuan. Islam bila dihayati, dia tidak pernah ajak kita penganutnya menzalimi siapa pun. Kita tak akan ambil hak orang. Kita tidak akan mengkhianati amanah. Kita akan mempunyai integriti. Kita tidak akan merampas. Kita tidak akan mencuri, merompak, menyamun. Kalau orang tu tidak menghayati agama, apalagi kalau dia memang dah bukan Islam, dan dia mana ada dosa pahala. Mana dia ada dosa pahala, tuan-tuan? Dia lagi boleh buat. Tuan-tuan bayang berapa ramai, berapa juta masuk dalam negara kita daripada pelancong daripada negara China. Juta tak keluar, tuan-tuan. Bukan ratus ribu. Di mana mereka? Sebab itu saya cukup sedih apabila ada orang kita yang sanggup menjadi hulu kapak. Tuan-tuan faham hulu kapak? Kapak tu mata dia besi nah. Tetapi dia tak boleh nak potong pokok daripada kayu sekiranya tidak ada hulu. Kita akan selamat. Melayu Islam di bumi kita, tanah Melayu, tanah Malaysia ni akan selamat selagi tak ada orang Melayu Islam yang sanggup menjadi hulu kapak. Tapi ada jadi hulu kapak, tak? Ada. Kita sanggup menggadai akan maruah kita kerana habuan dunia yang sedikit. Kita jual kat penalan, kita lepas masuk orang-orang yang salah tanpa menggunakan apa yang mesti dia guna nak masuk dalam negara kita. Tak ambil proses yang betul masuk dalam negara kita, tu sampai kelar. Yang duduk orang lari masuk, tuan-tuan duk bawa kereta Alza terbabah, bawa kereta Wildfire, bawa orang masuk sampai 30-40 orang sekali bubuh dalam kereta besar tu, tuan-tuan. Siapa dia? Kita hanya menjadi perkakas kepada orang lain, yang menjadi tokan dadah Melayu, yang menjadi toke dadah mereka, yang menjadi penagih-penagih dadah adalah kebanyakannya anak-anak Melayu Islam. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi habaq dah dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan wala yamla'u jawfu ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalaulah bagi anak Adam itu dia ada 2 lembah daripada harta, lembah tu penuh dengan harta, nafsu anak Adam ni labtagha thalithan, dia tetap akan anak 3. Nah, abang kata perangai anak Adam, dia suka tamak,
dan nak kaya raya, sudah kaya nak kaya lagi. No, wala yamla'u jawfu ibni Adam, dan tidaklah akan penuh di dalam rengkung rongga anak Adam itu illa turab, melainkan tanah. No, tamak haloba lagu mana pun, akhirnya kita akan masuk dalam kubur dan tanah akan masuk dalam kerengkung kita. Wa yatubullah ala man tab, Allah akan terima taubat siapa daripada kalangan hambanya yang bertaubat. Jadi siapa pun bila dia terlajak, bila dia tersalah, bila dia tersilap, kemudian dia diselamatkan oleh Allah, bila dia didahulukan hukumannya di dunia ini. Tuan-tuan, dia buat salah, tiba-tiba dia ditahan, tiba-tiba dia dibuktikan bersalah atas kesalahan yang dia buat, kemudiannya dimasukkan dalam penjara umpamanya. Allah sayang dekat dia sebenarnya. Sebab apa? Itulah peluang dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak kena tangkap, tuan-tuan, duk terlepas aja kan, akhirnya tiba-tiba mati dalam keadaan dilambung dengan kemewahan, dibalut dengan kekayaan yang datang daripada sumber-sumber yang haram, maka dia malang dan dia celaka. Jadi apabila seorang tersasar, tersilap, tersalah, dia sebenarnya mempunyai kesempatan, peluang yang Allah bagi untuk dia muhasabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita semua, tuan-tuan, selamat dan terpelihara daripada dilanda dengan penyakit tamak dan haloba dengan dunia. Kerana dunia itu, tuan-tuan, penuh tipu daya. Dunia itu mengasyikkan dan akan menyebabkan seorang yang berpeluang, kalau tidak menjadikan agama sebagai rujukan, akan merebut dunia itu semahu-mahunya. Akhirnya mati juga siapapun kita, tuan-tuan. No, insya-Allah kita doa sama-sama Allah jaga negara kita, Allah selamatkan kita ini, tuan-tuan. Kalau dalam negeri kita ni, alhamdulillah, negeri kita, saya tak pernah sembunyi, tuan-tuan, sebab saya berada di posisi itu sebagai pegawai khas agama kepada Yang Makmumat Mufti Besar, bahawa kita tetap clear. No, dalam negeri kita ini tak ada bawah-bawah meja, tak ada duit kopi, tak ada duit pelincir, tak ada. Tender mesti terbuka, mesti telus, dan tidak ada elemen rasuah. Kerana semua ni akan menyebabkan kita akan susah dunia dan akhirat. Dunia ni, tuan-tuan, dia ada hukumannya. Dunia ni kita ada undang-undang, dan alhamdulillah mahkamah kita telah membuktikan, dan rating kita di mata dunia, syukur alhamdulillah, dunia respect kepada Malaysia, kerana nyata bahawa mahkamah tak dapat dicampuri oleh orang-orang politik, tuan-tuan. Mudah-mudahan kerana ketulusan itu, pelaburan asing akan masuk semula banyak di Malaysia. Kalau dalam negeri kita, tuan-tuan, tahun 2021 sahaja kita ada 68 bilion lebih pelaburan asing ke dalam Kedah. Dan pada tahun ini, dalam ialah kita baru bulan 8, kita sudah melapasi 20 bilion lebih pelaburan asing masuk ke negeri Kedah. Dan kita telah mempertingkatkan rizab dalam negeri kita. Banyak rizab yang telah kita tambah. Kepercayaan itu datang dari mana, tuan-tuan? Kepada pelabur-pelabur ini, kerana kita telus, dan pegawai-pegawai kerajaan kita telah bersungguh-sungguh melaksanakan aspirasi pemerintah negeri Kedah untuk melihat bahawa hasrat kita nak capai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur itu, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua ini, dapat kita capai dan kita lihat dalam masa yang dekat ni, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi kita harap negara kita pun macam tu juga. Kita nak supaya pemimpin bersedia korban untuk rakyat, pemimpin akan mengutamakan rakyat,
Mereka jangan mengutamakan diri, keluarga dan kroni, kerana itu semua akan pasti menyebabkan yang menderita nanti adalah rakyat. Tuan-tuan, jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan takdirkan kepimpinan yang terbaik untuk memimpin kita. Macam mana kita diajak berdoa, Allahumma walli umurana khiyarana, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pemimpin kami yang akan memimpin kami yang terbaik di antara kami. Wala tuwalli umurana syirarana, janganlah yang memimpin kami ini orang yang jahat di antara kami. Amin. Mudah-mudahan yang akan pimpin kita akan selamatkan agama kita, jaga agama kita dan kepentingan bangsa kita yang menjadi perbumi asal kepada negeri bertuah, negara bertuah kita ini, tuan. Bila kita pi banyak negeri, kita pi banyak negara, baru kita rasa betapa betuahnya negara kita ni, betapa betuahnya negara kita ni. Saya sempat pi baru ni di Sarawak, tuan. Balik daripada Uganda, saya pergi Sarawak. Saya masuk daripada Sibu 3 jam setengah ke pedalaman Sarawak, di satu kampung nama dia Dalat. Di Sarawak ni, tuan-tuan, Islam minoriti, Kristian ada 60% lebih di Sarawak. Tuan-tuan bayangkan. Alhamdulillah, kepimpinan tu masih lagi di tangan orang Islam, masih lagi. Kita ada mufti Sarawak, ada masjid-masjid yang besar di Sarawak, institusi agama di Sarawak, tapi sebenarnya kita minoriti. Sebab tu bila di Semenanjung ni, kerajaan daripada lama dah bagi semua ni masjid, surau, jaga melalui peruntukan bajet, JAKIM turun. Tuan-tuan, tok imam, pegawai masjid, Bilal, Siak dibayar oleh siapa? JAKIM. Guru-guru takmir dibayar oleh JAKIM. Guru-guru kafah Al-Quran dibayar oleh JAKIM. JAKIM tu adalah persekutuan. Lama dah. Tetapi oleh kerana kita di sana minoriti, saya masuk ke Delik tu, di Dalat, dia di dalam daerah Dalat. Allahu Akbar, 7 keluarga Islam. Kubur orang Islam ni baru ada seorang, hak lain ni Kristian. Kita buat kenduri, panggil Kristian dengan Islam, dia pun mai makan kenduri. Kita dakwah. Tapi orang yang wakaf tanah kubur, orang yang usaha buat surau, dia pun tak sembahyang. Tuan bayang. Pasal apa? Dia jahil, dia tak tahu. Jadi sebab itu penyusutan tu berlaku. Sebab tu Kristian berkembang. Kita tak boleh. Sebab tu masjid, institusi dia kena jaga sungguh, kena imarah, kena ada pengajian. Anak-anak cucu kita kena mengaji agama. Bukan sunat mengaji agama ni, wajib. Fardu ain tu wajib. Suami wajib ajang isteri dia, bapa wajib ajang anak-anak dia. Tak mampu, kena cari guru mengajar. Pasal apa? Agama itu dia sesuatu yang hanya boleh ditegakkan dengan ilmu. Agama mesti ditegakkan dengan ilmu. Nak amal macam mana dia tak ada ilmu? Kemarin meninggal seorang. Saya pergi di sana tu, ada satu perempuan. Dia minta tolong ajak dia syahadah, mengucap. Dia Islam dah, tapi dia tak reti, menangis dia. Dia kata, tolonglah ajak saya nak semayang. Tolonglah ajak saya mengucap balik. Suruh dia suruh ajak mengucap balik. Ajak dia mengucap, berpeluklah perempuan yang kita bawa pergi. Kita buat humanitarian di sana. Wakil Kedah ni ada 4 orang. Saya salah seorang. Campur wakil negeri lain. Kami pergi situ, berkampung di situ. Ajak semayang Jumaat, berlakon saja. Pasal apa? Mana cukup. Hujung semayang Zuhur, abang, inilah Jumaat. Menangis perempuan ni, peluk ni. Tolonglah, nak balik dah, peluk. Saya takut, saya tak reti semayang. Kemarin meninggal. Tuan-tuan, jadi saya tak boleh bayang kalau sekiranya benda tu berlaku di tempat kita. Boleh tak berlaku? Boleh. Mustahil ke berlaku? Tak mustahil. Kalau masjid tak hidup, kalau surau tak hidup, kalau pengajian tak ada, apa akan berlaku tu, Maman? Sebab tu, Maman, kawan-kawan yang urus masjid, Tuhan bagi amanah kat kita, kita jaga sungguh-sungguh masjid ni. Ibu ayah, Tuhan bagi anak-anak kat kita, itu amanah Allah pada kita.
Didik sungguh-sungguh. Ketua-ketua jabatan, Tuhan bagi amanah kepada kita. Tengok orang bawah kita sungguh-sungguh. Suruh mereka semayang, tegakkan integriti, jaga amanah, jangan khianat. Baru Allah bagi rahmat, Allah bagi berkat. Mudah-mudahan siang belah Allah bersama dengan kita, dan Allah akan pelihara kita dunia akhirat, insya-Allah. Kita sambung kuliah kita. Di masjid kita ni kita baca Mastikah Hadis, muka surat 21, bab sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Kita duduk sebut yang keempat berkaitan dengan anggapan berlakunya kesilapan pada penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak benar. Kita tengok muka surat 21 ulang sikit. Kata Tok Musannif, anggapan yang nyata salahnya itu adalah dengan secara langsung menyentuh kedudukan kerasulan baginda. Siapa kata Nabi saja-saja piduk buat salah, Nabi ini manusia biasa, dia akan buat salah, itu tak betul. Nabi itu bersifat apa? Kita duk mengaji dalam tauhid, maksum. Maksum. Yang ni orang tak faham. Maksum ni, makna Nabi ni, dia dipelihara daripada salah. Kalau salah tu berlaku, itu ditakdir oleh Allah untuk ajak kita, umat dia. Tapi kita ni, tak usah kata kita orang kecil ke, orang pandai ke, ada 8 PhD ke, ataupun berjawatan tinggi ke, lagu mana pun tetap punya buat salah. Betul tak? Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam tu, kata Nabi, dia buat salah. Buat salah, buat dosa. Khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang buat salah tu, kata Nabi, adalah orang yang bertaubat. At-taibu minaz zambi kamal la zambalah. Bermula seorang yang bertaubat daripada dosanya itu adalah seumpama orang yang tidak ada dosa baginya. Sebab tu kita bila buat salah, jangan tangguh, bertaubat. Buat silap, betulkan kesilapan. Buat salah, sesat di hujung jalan, baliklah ke pangkal jalan. Jangan tegakkan benang yang basah. Kalau dah salah, mengaku salah, minta maaf, minta ampun. Tuan-tuan, saya pun tak tahulah, berani pemimpin yang ada hari ini bagi saya. Berani. Sedangkan ancaman tu besar. Orang yang mengejar kepimpinan untuk menjadi seorang pemimpin, dia apalagi kalau sanggup menipu dan sebagainya untuk jadi pemimpin, bagi sampui putih kat orang tu, bagi sampui putih kat orang ni, pasal apa? Pasal nak naik menjadi pemimpin, esok menyesal depan Allah. Orang yang meminta-minta kepimpinan, Allah tak tolong dia. Kepimpinan itu amanah. Bila dipilih menjadi pemimpin tanpa dia meminta, Allah akan tolong dia. Bila jadi pemimpin, tuan-tuan, dia tak boleh murung rakyat dia. Nabi bagi amaran, siapa jadi pemimpin, dia tipu rakyat dia, dia tak boleh masuk surga. Jangan main-main. Jangan main-main. Allahu akbar kabira. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, jadi kalau sudah salah, maka minta ampunlah pada Allah. Allah ni dia Maha Pengampun, ya. Allah itu Maha Pengampun. Allah tak peduli pun kita punya dosa setinggi langit, sepenuh bumi sekalipun. Kalau betul kita balik dekat Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah kata aku tak peduli. La ubali, aku tak peduli. Kan? Hamba aku tu dia minta ampun sebab dia tahu dia ada Tuhan. Walaupun bila kita buat salah, lepas tu kita minta ampun, tiba-tiba satu hari kita terjebak buat salah lagi, kita minta ampun lagi. Allah kata aku ampun. Syarat kita benar-benar minta ampun, menyesal, berazam tak mau ulang lagi, benci maksiat yang kita buat, istighfar, ganti balik apa yang kita mesti ganti. Kalau melibatkan manusia, kembalikan hak manusia, minta halal. Kalau benda dah tak boleh, kita nak bagi balik kepada dia. Sebab apa? Dia melibatkan manusia, hak dia
yang mesti kita kembalikan. Tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, ada satu hadis kursi, Nabi SAW, riwayat firman Allah dalam hadis kursi itu, Allah berfirman, apabila seorang hamba aku itu dia rancang nak buat jahat, kemudian dia tak jadi buat, aku kata kepada malaikat, tulislah baginya satu pahala. Punyanya rahmat Allah yang sangat luas. Seorang hamba dia rancang nak buat jahat, tak jadi buat, Allah suruh tulis pahala bagi kat dia. Apabila hamba aku itu dia betul-betul buat apa yang dia rancang daripada perkara jahat, maka Allah kata kepada malaikat, tulis satu dosa atas satu kesalahannya, satu dosa. Dan apabila hamba aku itu dia telah bertaubat kepada aku, dia minta ampun, maka Allah perintah kepada malaikat, padam daripada buku catatan amalnya dosa yang telah dia lakukan. Sebab tu tuan-tuan jangan ambil ringan kepada bertaubat. Wajib tuan-tuan. Siapa nak balik dekat Allah, catatan amal hak duduk sebelah ni padam, tiap-tiap hari minta ampun kepada Allah, tiap-tiap hari bertaubat kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, ayyuhan nas, hai semua manusia, tubu ilallah, tobatlah kamu pada Allah, minta ampunlah dosa-dosa kamu tu pada Allah. Maksudnya, inni atubu ilallah, sesungguhnya aku ni Nabi Muhammad tu tuan-tuan, yang dia kalau ada dosa dia ampunkan dosa dulu dan kemudian. Nabi Muhammad terpelihara, dijaga daripada terjebak dengan dosa tuan-tuan. Nabi Muhammad kata, aku, yakni Nabi Muhammad, atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah, aku ini bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Dalam riwayat hadis yang lain dia kata aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali sehari. Astagfirullah, 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 paling kurang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita tak mau hati kita menjadi gelap. Hari ni ramai manusia hati dia jadi gelap, dia tak sedang, hati dia dah jadi keras, dia tak sedang, hati dia dah mati, dia tak sedang tuan-tuan, tak sedang. Sebab apa? Sebab dia sudah pun diseliputi hatinya, ran kalla barrana ala qulubihim itu. Karat yang telah pun menyelimut hatinya, menyelaputi hatinya itu sudah menjadikan sekeping hatinya hitam. Hati itu dah jadi keras. Apa tanda hati itu keras? Dia susah nak ambil iktibar, dia susah nak menyesal kesalahan yang dia buat, dia susah nak mendengar nasihat, dia susah dan berat nak buat ibadat, dia susah nak baca Quran, dia susah nak bagi sedekah, dia susah nak buat kebajikan, susah nak melangkah kakinya ke masjid. Dia boleh panjat bukit yang tinggi, dia boleh lari 40-50 km, dia boleh kayuh 100 km, geret dia sari, tapi dia nak menapak 3-4 tapak saja untuk sampai ke masjid, tak mampu dia. Hati dia keras dah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni kalau jadi anak, kita tengok muka mak ayah kita, alhamdulillah lah, ya Allah mak ayah aku hidup lagi, seronok tengok muka mak ayah. Dapat tangan mak cium tangan mak, peluk mak, cium dahi mak, peluk ayah. Tapi orang yang hati dia keras, dia lalu tepi rumah mak dia, dia tak singgah pun, dia tak pi pun, dia tak tegur pun, dia tak telefon pun, dia berkelahi pula dengan mak pak dia. Ada tak? Ada? Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Bukan mesti mengaji tinggi baru jadi manusia yang soleh. Mengaji tinggi pun ada yang keras hatinya, derhaka dia, gamak dia buat pada ibu dia. Ada satu orang kerja, seorang yang mengaji pandai, dua-dua anak menantu pandai, mengaji tinggi. Mak dia, ayah mungkin tak ada lah cerita tu. Anak ada 2 orang, seorang laki-laki, seorang perempuan. Perempuan ni bongsu. Jadi yang mak ni Maman, hak jantan duduk dengan dia. Dia kata tak apalah abang duduk dengan aku,
Jadi anak bini hak laki-laki ni duduk dengan mak di tanah yang sama. Mak dia bagi dekat adik dia. Adik dia ni mengaji tinggi, suami tu pun, menantu tu mengaji tinggi juga. Maka pendapatan mereka besar. Mereka dapat tanah sebelah rumah mak, mereka buat rumah besar banglo. Mak tak kisah. Tapi tuan-tuan, masalah dia bila mak dah tukar tanah tu, dah buat apa nama hukum apa semua, tukar dalam geran, bubuh nama adik, mak dia hidup. Mak bagi dekat adik. Habis apa masalah? Masalah dia parit mak tu daripada rumah yang dia dulu beranak di rumah tu lah, dia pun besar rumah tu lah, dia duduk dengan mak pak rumah tu lah, sampai dia pergi belajar tinggi-tinggi, dia mengaji, dia menikah, dia bekerja besar, dia dapat buat rumah di sebelah rumah mak, dan rumah itulah dulunya dia dilahirkan. Parit itulah yang lalu dulu-dulu pun parit tu masuk dalam kawasan tanah dia punya. Tanah tu siapa punya? Mak punya. Lepas itu mak buat apa? Mak hebah dekat dia, mak bagi kat dia jadi tanah dia. Dia marah pasal mak tak mau ubah laluan parit. Laluan parit masuk dalam tanah dia. Tak cakap dengan mak, tak pi rumah mak. Mak sakit tak pi ziarah mak. Tuan-tuan boleh bayang tak orang tua ni rasa lagu mana? Tuan-tuan boleh bayang tak deritanya hati dia? Tuan-tuan boleh bayang tak, aku yang lahir dia, aku beranak dekat dia, aku bagi pendidikan dekat dia, aku sanggup tak tidur nak bagi dia lena, aku sanggup tak makan nak bagi dia kenyang. Dari besar 4 jari aku didik, aku besar dengan penuh kasih sayang, aku bagi dia pelajaran sampai dia mengaji tinggi, dia kerja besar, dia menikah pun dengan orang yang berkerjaya tinggi besar. Aku bagi tanah aku. Pasal parit punya, pasal aku sakit dia tak main tengok. Tuan-tuan, cuma bila boleh kat kita, kita tetap kata pada ibu ini, kita tetap nasihat, maafkanlah anak itu. Kalau ibu tak redha anak ini, mampus dia. Tuhan kan kira PhD, hang mengajilah tinggi mana pun, hang neraka mak hang, you go to hell. Orang putih kata. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, no? Jadi balik kepada kitab kita, no? Ada juga anggapan bahawa kesilapan berlaku pada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan baginda pernah lupa. Kita duk cerita hadis ni, ada apa? Hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk tangan dia ke mulut dia, Nabi kata dekat sahabat, hang tulis apa yang keluar daripada mulut aku ini, apa dia? Adalah benar, adalah wahyu. Nampak? Allah kata, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tu dia tak bercakap mengikut hawa nafsu. Tetapi bila dia menuturkan kata, bila dia mengeluarkan kata-kata, itu wahyu. Makna Nabi Muhammad dipelihara. Tapi ada orang kata, Nabi Muhammad tu lupa. Tengok ulama jawab apa? Benar, baginda Nabi pernah lupa. Tetapi dengan itu tidaklah boleh dipaham bahawa baginda boleh berlaku lupa pada segala perkara yang hendak disampaikannya. Lupa yang pernah terjadi ialah lupa yang diperintahkan baginda Nabi melakukannya untuk menimbulkan suatu hukum, seperti lupa baginda dalam sembahyang dari membaca tahiyat awal. Kan? Nabi sembahyang, Nabi lupa baca tahiyat awal. Yang tu Allah Ta'ala tentukan supaya Nabi tu jadi lupa untuk menerbitkan hukum, untuk ajak kita macam mana nak buat kalau kita lupa tahiyat awal. Tu maksud dia. Lalu menerbitkan hukum sujud sahwi secara amali, secara praktikal. Nampak? Okey. Tahiyat awal ni dia sunat apa? Sunat hayat ke sunat ab'ad? Dia adalah sunat ab'ad. Bila dia sunat ab'ad, tuan-tuan,
apabila sunat ab'ad, nama dia sunat ab'ad, maka dia boleh dijabarkan, makna boleh ditampung untuk dapat pahala sunat ab'ad tadi dengan sujud sahwi. Perbuatan sujud sahwi itu hukumnya apa? Hukumnya sunat. Maknanya bila dia sujud, dia akan dapat balik pahala sujud, pahala tasyahud awal yang dia tinggal. Tuan-tuan, apabila tok imam tinggal sujud, tinggal baca tahiyat awal, jangan tegur dia subhanallah. Pasal apa? Pasal perbuatan dia tinggal itu adalah sunat ab'ad. Yang kita tahu, dia tinggal pasal apa? Tak. Yang tu boleh ditinggalkan dengan sengaja sekalipun tidak membatalkan sembahyangnya, dan boleh diganti dengan sujud sahwi untuk mendapatkan balik semula pahala membaca tahiyat awal. Tuan-tuan, macam mana kita nak tahu tok imam tu dia nak sujud sahwi? Macam mana kita nak tahu? Maka tengoklah macam mana tok imam tu cara duduk dia waktu sebelum dia memberi salam. Orang duduk tahiyat akhir, hujung dia bagi salam. Faham? Orang duduk, tok imam dia duduk tahiyat akhir, hujung dia bagi salam. Kalau dia duduk tahiyat awal juga, dia nak sujud sahwi lah tu. Dia nak sujud sahwi lah tu. Sebab tu orang duduk belakang dia pun, dia tengok tok imam duduk tahiyat awal, maka dia tak duduk tahiyat akhir, dia pun di belakang duduk tahiyat awal juga. Pasal tok imam tu nak sujud sahwi sat lagi. Jadi tak hujung tok imam kata Allahu Akbar, dia pun sujud sahwi, hak belakang dia sujud sahwi. Walaupun kita ni mai masbuk di belakang imam, imam sujud sahwi, orang yang masbuk juga wajib sujud sahwi bersama imam, kerana kita belum lagi berpisah daripada imam kita. Bila imam bangkit, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi, setelah duduk 2 kali kan, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita bangkit menyempurnakan sembahyang kita itu. Tuan okey. Boleh? Okey, berapa? Cukup tak kat tu? Boleh Rahman Panjang umur, kita jumpa sekali lagi. Tadi tuan-tuan lama dah saya tak naik bot, 2 jam lebih juga. Hujan tuan-tuan. Allah Ta'ala kaya, dia kesian belah kat saya. Saya pun tak sedang apa jadi, sedang-sedang sampai tang ni. Lena diriku dalam hujan tuan-tuan. Tah ke alun lebu mana saya tak tahu. Jadi mudah-mudahan manfaat kita dapat kita amal sama-sama daripada ilmu kita malam ni. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi pada bulan yang akan datang untuk menyambung bacaan kitab kita Mastika Hadis, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, saya nak ucap terima kasih bagi pihak Yayasan Amal Malaysia Kedah atas sumbangan tuan-tuan wakaf Quran, wakaf telaga, dan juga penyertaan daripada anak Korea kita ni. Ada yang menyertai ibadat korban yang saya bawa amanah itu pergi sembelih di Uganda tuan-tuan. Sebenarnya Yayasan Amal Kedah bawa 800 ekor ya, yang kita agihkan, termasuk di Kemboja, di India, di Uganda, di Chad, di Nigeria. Kami mula-mula nak masuk Nigeria, oleh kerana Nigeria tak aman, kita bagi dekat kita punya wakil di Nigeria. Jadi siapa yang nak bersama dengan kita, insya-Allah boleh bagi nama dahulu, bayar tahun depan. Saya bercadang tahun ini, tahun 1444, panjang umur saya akan masuk ke Chad sekali lagi, kerana Chad lah negara yang setakat saya pergi jumpa sangat miskin tuan-tuan, dan Chad adalah negara Islam. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan nak bersama dengan kita, bolehlah tuan-tuan hantar
nama ke nombor telefon saya untuk rekod 0134881967 0134881967. Bang Man, di Uganda 14% saja Islam, 86% Kristian. Sebelum kami balik, ada seorang budak Kristian masuk Islam. Sudah, Tuhan tu maha kaya kan? No, dia duduk tolong kami dalam tempat tu, dia duduk jaga apa semua kan? Dia duduk cuci pinggan kita makan. Kita ajak dia makan dengan kita. Dia tidur tempat kami duduk sembahyang jemaah kuliah subuh apa? Hari nak balik tu, 2-3 hari saya ajak masuk Islam, dia tak mau masuk. Dia tak mau masuk, dia Kristian. Hari nak balik, saya tengok dia duduk melewang ke luang. Saya tanya dia, Joven, hari ni kami nak balik lah, nak terbang lah balik. Aku nak jumpa hang lagi. Aku nak tengok hang dalam syurga. Hang mau tak masuk Islam? Tak sangka-sangka dia kata dia nak masuk Islam. Jadi kita ajak dia mengucap 2 kalimah syahadah pada hari yang bersejarah itu. 16 Julai masuklah seorang Uganda di tengah-tengah Kristian yang majoriti untuk menjadi Muslim. Sedangkan di sini 70% Islam. Ada 1-2 orang yang tak syukur nikmat Islam yang Tuhan bagi, telah terkeluar daripada Islam. Kita jaga agama kita, jaga dalam diri kita, anak cucu kita. Pertahankan tuan-tuan, kerana inilah perjuangan kita untuk balik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.